Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi barik sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kali selamat menunaikan fardu puasa Ramadan. So hari ini yang pertama, insya-Allah. So kita akan seterusnya mudah-mudahan dapat menghabiskan puasa Ramadan. Jadi semalam pun kita dah bincang secara ringkas. Malam ni pun ringkas lagi. Sekejap jadilah. Sebab kepenatan puasa pertama, hari pertama, dia ada yang letih, ada dah terlena dah pun ada dah. Lepas tu nak solat lagi, solat tarawih. Lepas tu musim-musim ni lah duk bergaduh. Musim-musim ni lah duk berbalah. Yang ni kata 8 rakaat, yang ni kata 20 rakaat. Tapi Alhamdulillah tahun ni tak payah bergaduh sebab duduk kat rumah. Tidak duduk berkelahi habis. Kemudian baca selawat tak? Ada tak baca selawat antara solat tarawih tu? Habis. Sampai Imam Syafi'i pun kena hentam habis punya ceritanya. Tak buat selawat tu. Jadi macam-macam lah isu. Gaduh dari segi tu. Nak buat, tak nak buat, nak buat, tak nak buat. Jadi benda yang seperti yang kita bincang pada awal kemarin, yang tujuan kita wujudkan kuliah ni kan, sebab kena ada penjelasan. Penjelasan kena jelas dan perkhabaran ilmu juga kena jelas. Bila kita bermulanya mengaji ilmu ni tak ada mazhab, kita main ikut suka kita je, itu yang jadi kacau bilau dalam dunia hari ni. Sebab pokok Mu'tazilah akhir zaman pun dah mula timbul dah. Yang sesat larat ni, yang mengaku tu mengaku ni, yang duk kerja bid'ah sana bid'ah sini pun dah makin rancak sekarang ni. Dan orang-orang jenis ni dia keras kan. Kalau bahasa kasar cakap samsing lah. Itu dia kot sedap mulut dia je dia cakap. Dia tak ada akhlak dah sebab beza sangat. Dia sembang dia ikut hadis tapi dia tak ada akhlak. Jadi kalau kita sendiri tak jelas tentang mazhab yang kita anuti, maka itu yang menyebabkan porak-poranda dalam masyarakat. Hari ini pun dah berlaku. Jadi kenapa kita perlu kepada mazhab? Tujuannya supaya kita tak tahu. Kita dapat ikuti segala ilmu yang disampaikan daripada ulama sampai kepada kita tu teratur, tersusun. Ilmu fiqh, ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf. Terutama ilmu tasawuf. Jarang orang dengar. Kalau duduk kat KL ke bandar-bandar besar ni jarang sangat. Adalah pok-pok tarekat ujung-ujung kampung tu, ujung-ujung tu sikit kan. Macam di Negeri Sembilan lain, dia firm. Negeri Sembilan dia memang dia ikut tarekat Ahmadiyah tu jelas. Kalau pergi sembahyang kat masjid dia memang dia bawa tarekat lepas sembahyang imam-imam dia tu. Dia firm. Ahli sunnah wal jemaah. Jadi negeri lain ni tak tentu lagi. Goyang banyak. Goyang banyak pasal pahaman-pahaman yang tak jelas pada mendatang pun kita tak tahu. Tapi bagi anak-anak muda yang baru kenal agama ni, dia dapat yang itu je lah. Apa yang dia belajar tu. Kita tak salah lah pun ke dia. Tapi kita nak kuliah ni kita nak peringat, nak remind. Bahawasanya kita kena jelas. Mazhab manakah yang kita nak ikut. Bila kita dah jelas, kita takkan keliru lagi dah. Sampai bila-bila. InsyaAllah. Ambil elok-elok. Pegang elok-elok. Kalau kita bermazhab Syafi'i. Jadi tak balas bulan puasa ni. Ni duduk gaduh di rumah. Bini kata, abang, semayang berapa rakaat kita ni? Nak semayang 8 ke 20? Yang nak jadi imam tu yang menggeletar ya. Kita buat 8 lah kot. Pasal selalu 8. Tiap-tiap tu kita buat 8, mana ada buat 20 pun. Lepas mengaji ni baru tahu. Yang 8 tu semayang solatul lail. Semayang malam je. Semayang tarawih. Kalau ikut mazhab Syafi'i 20. Oh, 20 letih lah kita. Dan ni kita nak ambil ikut siapa ni?
Abang dah kata dah, abang ada istihadah abang mazhab Imam Syafi'i. Habis macam mana? Tak buat boleh tak? Boleh. Tak wajib pun. Tapi sebab bulan puasa ni, datang tarawih tu bulan puasa je ada. Bulan Ramadan je. Bulan lain mana ada. Tarawihnya. Tu timbul lagi. Nak selawat tak? Antara selawat, antara solat tu. Dah kata pula Nabi tak selawat, itu tak selawat. Katanya Nabi semayang 9 rakaat je. Lepas tu balik buat kat rumah. Boleh ni ikut Nabi. Tapi Nabi semayang sampai subuh lah. Lalu ke? Buat 9 rakaat kat masjid, balik rumah. Buat sampai subuh semayang. Boleh? Tak boleh buat. Sebab tu, Imam Syafi'i ni dah kita ikut mazhab dia, dah elok dah dia susun. Dia susun elok. Datang yang ni pula duk huru-hara, duk mengharu birukan pula amalan-amalan ni. Padahal kalau dulu, masa saya dulu, kita tak ada balah pun. Elok semua masjid buat. Baru-baru ni, yang mutakhirin ni. Kan? Sedangkan puak-puak ni, puak-puak yang baru je. Islam datang ke tanah Nusantara ni pun bukan puak-puak yang kaum-kaum mudah yang bawa, ulama-ulama sufi yang bawa ke Islam ke sini. Mereka ni kemudian sangat datang sini. Kemudian dia pecah belah. Itu tak betul, ni tak betul. Dia kutuk ulama-ulama zaman dulu. Terutama ulama kitab kuning tu memang kena makin hamun dengan dia orang ni. Tu ngaji hadis macam mana? Tak baca ke dalam hadis macam tu? Jadi kita tak usah pedulilah bab tu. Siapa yang nak selamat, kalau ikut nafsu dia, hancur, binasa. Jadi seperti mana kita bincang pada awal kemarin, jadi mazhab kena firm. Kita kena tegas. Kita ni ikut mazhab mana sekarang ni? Kalau kata ahli sunnah wal jemaah, ambil yang kita bincang kemarin. Dah jelas kat situ. Melainkan kita rasa kita pandai lagi, boleh ijtihad sendiri, nak jadi orang mujtahidin, tafadhal. Silakan, tak ada siapa nak marah pun. Sebab dalam Islam tak ada paksaan. Kita tak paksa pun, tak mau ikut pun tak apa, tak ada paksa. So jadi, bila kita ikut mazhab, kita kena ada guru kita. Ada mursyid kita. Siapa yang kita nak ikut? Jadi apakah peranan mursyid tu, peranan guru dalam kehidupan seorang murid? Sangat besar. Kita tengok kat sekolah, macam mana pengaruh cikgu kepada anak murid dia. Begitulah juga kehidupan kita. Dalam perjalanan kita menuju Allah. Kita nak membesar dalam keadaan kita tak nampak jalan di depan. Sedangkan guru tu dah lalu dah. Dia dah tahu dah di mana jalan yang selamat dan jalan yang tak selamat. Maka sebab tu kita kena ada mursyid. Kita kena ikut. Kalau mazhab, kita ikut mazhab mana Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i. Kalau Hanafi, Hanafi. Hanbali, Hanbali. Maliki, Maliki. Dan semalam kan kita belajar tentang niat puasa. Niat puasa bagi sebulan Ramadan. Boleh. Ikut taklid pada mazhab Imam Malik. Tak ada hal, maknanya kalau sekiranya lepas ni kita terlupa pun berniat, maka masih lagi sah puasa kita tu. Kalau Imam Syafi'i, dia tak bagi. Dia kena niat tiap malam. Ada juga kelebihan manfaat ikut mazhab. Kita bertaklid. Bertaklid mana kita ikut mazhab untuk meraihkan tu. Dia tak salah mana pun. Lain-lain tak ada mazhab langsung. Dia niat puasa, dia tak tahu ikut siapa. Kita tak tahu. Yang tak ada mazhab tu, dia ikut siapa tak tahu. Tak ada mazhab. Dia kata dia tak ada mazhab Syafi'i, dia tak ikut. Tapi dia ikut siapa? Dia ikut Quran dan hadis. Sementara nak sambil Quran dan hadis kat kita ni, siapa yang bawa? Semua ulama'. Ulama' tu ulama' mana? Dia persoalan dia banyak benda macam ni. Jadi bila kita di sini ni, kita perlukan penjelasan. Kemudian, kita hidup ni sekarang ni, ada yang berniaga. Ada yang macam-macam lah, kerja. Tapi mampukah model-model perniagaan yang kita berniaga contoh? Yang kita nak ikut tu. Boleh berjaya tanpa ada juru pandu dia. Tanpa ada guru dia. Susah nak berjaya. Sebab kita tak tahu apa akan jadi. Tapi kalau ada guru, dia bimbing. Kalau kamu buat macam ni, kamu akan dapat penyakit macam ni. Kalau kamu buat macam ni, kamu akan berjaya macam ni. Jadi guru tu membantu kita, menolong kita, menasih supaya kita tidak sejalan. Guru macam mana cahaya, macam mana lampu. Dia menyuluh dalam kegelapan. So dalam kegelapan itulah kita akan ikut arah yang tepat supaya tidak tersasar daripada jalan yang sesat. Jadi tarbiyah guru itu mengeluarkan murid itu daripada kegelapan zulmah ilan nur. Daripada cahaya zulmat. Cahaya zulmat ni kalau bincang bila pun tak habis. Zulmat tu duduk kat mana? Ni kita dah masuk, ni dah bulan puasa. Ini dah Ramadan, besok 2 Ramadan. Kita cuba tengok.
Boleh tak lidah kita kawal? Daripada kita ribah, daripada kita mengumpat orang, daripada mencaci maki hamun orang. Boleh tak boleh? Tengok boleh tak boleh? Tak jumpa kawan tak apa, jumpa kawan hancur. So jadi benda macam ni, nak zulmat tu yang paling susah kita nak buang. Sebab zulmat tu kita bukan boleh cubit buang sendiri. Kena ada guru yang tolong buang kat kita tu. Dia tunjuk jalan macam ni kita buat. So kita kena berusaha. Dia akan pandu kita macam ni nak buang benda tu. Ni dalam persoalan untuk balik kepada Allah. So jadi kehidupan kita taklah semudah macam kita jangka kan. Kena ada panduan, kena ada bimbingan daripada guru. Sebab tu saya selalu ulang-ulang guru. Ada orang di dalam grup ni dia tak suka sangat disebut guru. Apa ni guru-guru sikit guru. Kamu besar pun kalau tak ada mak kamu sebagai guru, kamu tak boleh besar. Makan pun tak pandai. Nak makan kecil berak pun tak pandai kalau tak ada guru. Mak tu guru, ibu tu guru. Jadi kita pandai mana kalau tak pandai ilmu kita, tak ada benda, syaitan lagi pandai. Ni muncul syaitan kena kurung ni sebulan ni. Lega sikit. Tu pun bila syaitan tinggal, kita jadi syaitan pula. Kita bawa perangai syaitan tu. Dalam pengajian tak boleh. Mengaji ni ada adab dia. So kita kena jangan sombong. Sombong tu perangai zulmat. Takabur tu perangai zulmat. Riak tu perangai zulmat. Kan senang nak buang benda tu. Kan boleh keluar macam tu je. Jadi gitu. So kita cuba peranan ambil faham macam mana nak duduk betul-betul dalam bersama dengan guru dalam perjalanan kita untuk menuju hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, kita tengok lagi ya. Benda-benda macam ni nampak macam remeh-temeh. Tapi sebenarnya dia cukup mempengaruhi kehidupan kita bila kita bincang tentang persoalan mursyid ataupun guru. Jadi sekarang ni kita lebih prefer mentor ataupun guru. Kalau kita lihat, mampukah model kehidupan yang kita ingin bina ni berjaya tanpa juru pandu? Kita cuba nak develop kita punya way of life accordingly to what apa yang kita fikir, yang kita susun, kita rasa macam ni boleh berjaya. Kita create dengan menggunakan tahsinul aqli. Tahsinul aqli ni dengan kekuatan aqliyah akal kita. Sedangkan syarak ada. Tapi kita tak ikut syarak sebab kita tak reti tentang syarak, maka kita pakai akal kita. Yang mana kita belajar tu kita kumpul-kumpul, kita gunakan kekuatan akal tu untuk fikir. Akal ni dia tengok, kalau yang bagi itu elok, yang bagi itu jahat. Kalau yang bagi dia syarak, dia jadi ikut agama. Akal kita yang kita nak fikir tu, kalau ada syarak pada dia jadi agama. Kehidupan tu kehidupan yang beragama. Tapi kalau yang akal yang kita bagi input pada akal tu dan bukan jalan agama, jalan dunia, maka dia akan bawa kehidupan tu kepada dunia. Itu akal. Sebab tu akal ni suatu sifat yang kita bincang. Akal ni suatu sifat yang boleh memikirkan, yang membezakan Allah bagi manusia, yang boleh membezakan antara manusia dengan haiwan. Itu akal. Apa peranan akal? Apa peranan akal ni? Dia kerja, dia tugas dia memikirkan ilmu nazariyah. Ilmu nazariyah ni ilmu yang kena fikir. 2 campur 2, 4, macam tu. Jadi ilmu yang kena fikir, itu kerja akal. Maka dia perlukan syarak. Jadi syarak dengan akal ni mesti lazim melazimi. Sebab yang mengawal akal tu adalah syarak. Tapi syarak nak ambil kat mana? Mesti kena mengaji. Kena ada guru. Tak ada tok guru, hancur lah. Jadi kehidupan manusia yang hancur tunggil langgar ni sebab tak ada orang nak bimbing. Tak ada siapa nak bimbing. Kalau kita pergi jumpa mana-mana tok guru, tanya dia tengok, tok guru nak ke bimbing saya? Takut orang tengok kita. Bukan semua orang mampu jadi tok guru nak ambil kita jadi nak murid. Melainkan orang tu memang dia waris Nabi betul-betul. Melainkan dia tu memang ulama warasatul anbiya. Itu dia saja yang berani. Kalau lain pada tu tak berani manusia. Saya jumpa berapa ramai tok guru saya mengaji. Saya hinggakan ulama yang besar-besar. Kitab hikam tu yang saya pernah mengaji. Nama dia Syekh Abdul Rahman, Wakah Baru Kelantan. Pakar hikam, hafaz hikam tu. Dia pun tak berani. Kalau kita tunjuk dia nak murid dia suruh mengaji je. Tak berani dia nak bimbing kita. Dia kata dia pun risau dia tu. Itu ulama yang hebat, hafaz hikam tu, Masya Allah.
Jadi kalau guru biasa, ustaz-ustaz biasa ni, kita nak harap dia orang ni nak buat kita macam mana? Boleh berkawan, nak seronok boleh lah, nak seronok atas dunia punya sekarang ni. Kan? Orang ni kata orang ni kata orang ni berantai, orang ni bantai, orang ni. Ulama tak buat kerja lagu tu. Ulama dia betul-betul profesional. Dia ada akhlak dia, ada adab dia. Jadi kita pun macam tu juga. Nak pergi cari mana guru yang sanggup nak bimbing kita. Pergilah tanya kalau tak percaya cakap saya ni. Kalau saya tipu, pergilah tanya tengok. Jadi, kita tak cakap lah masalah ustaz selebriti tu. Nama pun selebriti. Benda ni bukan masalah selebriti, bukan masalah nak seronok. Cerita ni cerita agama. Nak tahu cerita agama tak agama ni, saingan dalam agama ni gelap-gelap dia larang. Macam itulah. Ngajar ke apa ke. So jadi, bila tak ada juru pandu, tak ada orang yang bimbing kita, macam si buta berjalan dalam kegelapan. Macam itulah umpama murid tanpa guru. Jadi sebab tu banyak manusia, banyak orang ni, dia menggerakkan kehidupan dia dengan keupayaan dan kekuatan diri dia sendiri. Dia yakin dan dia percaya kepada ilmu dia, akal dia, nafsu dia. Maka dia develop kehidupan tu. Datang COVID-19 ni, pecah habis, berterabur habis manusia. Minyak sampai turun bawah negatif. Apa nak buat sekarang ni? Nampak tak kerja Allah Ta'ala? Tapi selagi kita berpegang kepada syarak, kita berpegang kepada Allah dan Rasul, kita takkan jatuh tenggelam di dalam banjir, di dalam wabak COVID ni. Pegang dengan Allah Rasul sungguh-sungguh. Kalau ada mursyid, pegang dengan guru tu sekali. Kalau kita pegang dengan akal kita, binasa. Pegang dengan nafsu, lagi binasa. Pegang dengan ilmu saja pun binasa juga. Siapa nak buat ilmu tu? Ilmu mesti ada tuan yang bawa dia. Takkan dia datang sendiri. Mustahil ilmu tu datang sendiri. Oh tak, aku tak nak ikut mazhab Syafi'i ni. Aku ambil sendiri. Kau ambil kat mana? Tunjuk tengok. Asal kau ambil kat mana? Source dia, sumber dia. Imam Ghazali yang hebat tu pun ikut mazhab Syafi'i. Tak berani buat mazhab sendiri. Kita pula ni tak ada mazhab pula. Tak payah, kita tak ada mazhab. Dengar tu. Sesat tak sesat tu pop-pop. Geng-geng Mu'tazilah tu. Dia bagi Mu'tazilah moden. Jangan kita ikut. Kita kena ada pegangan kita sendiri, i'tiqad kita tu. Jadi bila kita menggunakan akal tahsinul aqli untuk membina kehidupan, maka kebinasaan itu tunggu kat depan dia. Tunggu je anytime. Bila-bila masa kamu akan binasa. Jadi siapa nak jelaskan lagi tentang ketauhidan? Kalau kita berniaga contohnya, dalam bidang masa kita buat kerja berniaga, dalam pekerjaan kita tu, siapa nak cerita kat kita tentang tauhid dalam perniagaan? Tauhid dalam kehidupan. Nak mencapai Rabbaniyatul akhlak. Contohnya, akhlak Rabbani. Rabbaniyatul ibadah. Ibadat kita tu. Ibadat yang bersumber kepada Rabbani. Siapa dia kalau bukan guru yang nak cerita? Sebab tu benda ni rumit. Bukan boleh bawa sendiri. Bila kita duk belagak, duk faham sendiri, kita nak kupas sendiri. Tauhid pun dah huru-hara dah sekarang ni tauhid. Dah banyak benda tauhid, 3 tauhid sekarang ni. Pada tauhid tu satu ya. Dengan rububiyahnya satu, asma' wa sifat satu, uluhiyah satu. Jenuh tauhid. Nak mana satu tauhid nak pakai, tak tahulah. Tu banyak sangat. Jadi gitulah bila dah kita ikut benda yang tak tahu siapa daripada mana datang benda tu. Baik, kemudian manusia harus ada pendirian. Ulama, mursyid, ulama, guru akan mengajar kita. Manusia harus punya pendirian. Sebab kalau kita tengok ya, asal kejadian manusia tu adalah dengan sebab kehendak khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Allah firmankan di dalam surah Az-Zariyat yang masyhur ayat itu, kita baca 5 ayat 56 tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Ini asas dia, kita tengok kan. Apa peranan kita sebenarnya? Untuk mereka-reka kehidupan kah? Kalau kita tak ada guru, kita akan ikut akal. Kita akan bina kehidupan kita berasaskan kepada apa yang kita faham. Input apa kita dapat. Maka di situ kita akan bina kehidupan kita. Maka tak sesat je mana? Maka di situlah iblis menunggu kita untuk dia heretnya kita sekali dengan dia. Tapi sebab manusia ni sombong, dia peduli apa dia kata? Tak ada apa benda. Jangan risau lah, ikut je. Katanya. Walhal, kita terlupa benda tu yang bila Tuhan kata, aku jadikan jin dan manusia ni
Tak ada benda lain untuk mengabdikan diri, untuk menyembah dan beribadat kepada aku. Macam mana kaedah kita nak menyembah Tuhan? Tuhan yang kita tak kenal. Nak sembah Allah mesti kena kenal Tuhan dulu. Kena ada makrifah kepada Allah. Tapi cukupkah dengan kita kata okey Allah yang menjadikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, Allah yang berikan rezeki? Cukupkah kenal Tuhan macam itu? Tuhan yang mana satu? Bolehkah kita kata Tuhan dari mana-mana? Tak boleh. Kalau di mana-mana tu, mana tu menunjukkan tempat. Bila tempat tu Tuhan tak perlu kepada tempat. God exists without places. Arah pun Tuhan tak perlu. Pasal dia wujud. Lepas tu Tuhan wujud tanpa tempat. Kalau disebut Tuhan wujud ada tempat, mana tempat tu baru, muhdas. Bila baru, Tuhan tak perlu benda-benda baru. Dia yang cipta benda baru. Sedangkan sebelum benda baru tu wujud, Allah dah ada dah. Allah yang mewujudkan, yang menjadikan. Kun fayakun, jadilah. Maka jadilah tempat-tempat ni. Jadi kenapa Tuhan perlu pada tempat itu? Contoh. Baik. So jadi bila kita nak beribadat kepada Allah, Allah dah kata dah, tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadat. Mana bila beribadat kepada dia, kaedah kita nak beribadat tu. Sebab itulah kita kena faham. Jadi hakikat kejadian dan kehidupan manusia ni, mukallaf. Kita cerita orang mukallaf ni. Orang tak mukallaf tu tak peduli lagi, dia budak kecil tu tak kira lagi. Bila mukallaf tu, itu peringkat yang kita nak bincang ni. Iaitulah untuk memenuhi tuntutan apa? Tuntutan kalimat taqwa. Kalimat taqwa apa? Kalimat syahadah. Nak memenuhi tuntutan. Kalimat syahadah ni besar, dia punya skop perbincangan dia tu dan contents dia tu. Apa dia tuntutan kalimat taqwa? Kalimatut taqwa wa alzamahum kalimat taqwa. Ni kalimat taqwa tu kalimat syahadah. Yang maksud dia apa? Mengaku dengan hati. Kita kena mengaku dengan hati, lidah dan anggota bahawa Allah Ta'ala itu zat yang wajibul wujud. Yang lain mungkinul wujud. Mana wajibul wujud tu wajib adanya Allah. Mutlak. Yang berdiri pada zatnya segala apa? Sifat apa? Sifat jamal, sifat kamal, sifat jamal, sifat jalannya sahaja. Tu yang wajib di'ubudiyah. Di diri serentak zahir dan batin. Tu. Serta wajib pohon segala pertolongan oleh manusia dan jin. Kita semua kena hadap balik kepada Allah yang zat yang wajibul wujud tu. Lalu kita kena paksa diri kita untuk melakukan taharah, untuk melakukan pembersihan. Tu guru kan ajar kita. Kamu kena buat step yang pertama, langkah pertama adalah taharah dulu, bersih lidah kamu. Lagi apa? Bersih anggota kamu. Lagi apa? Bersih hati kamu selain daripada Allah. Kalau ada angan-angan dalam diri kamu, kalau ada cita-cita lain daripada Allah Ta'ala itu, duk berangan fikir macam-macam, dunia lah tu. Sama ada pada zatnya, sifatnya dan af'alnya. Tu dengan rela, bukan dengan paksaan. Kena buat dengan ikhlas. Difardukan ke atas diri agama Islam dan segala syariatnya. Serta-merta patuh tunduk melaksanakan pekerjaan ibadah kepada Allah semata-mata melalui peristirahat pengakuan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ucapan apa? Aku bersaksi. Nak bersih ni kan senang, nak suci daripada segala kufur, maksiat, fasik, zalim ni. Tu yang duk kacau kita tu. Kalau tak ada guru, siapa nak ngajar kita? Bolehkah faham sendiri-sendiri? Tiba-tiba malam ni pula muncul perkataan tu. Siapa nak ajar kita? Siapa nak didik kita? Siapa nak bimbing kita? Mesti ada mursyid dia. Jadi bila kita mengucap, aku bersaksi, asyhadu, mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dan aku bersaksi, aku mengaku Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi inilah yang kita nak kena buat dalam ucapan tu kan, bila guru akan ajar kita. Sebab apa? Sungguhnya setiap manusia itu yang mukallaf tadi, yang mentauhidkan Allah Ta'ala pada uluhiyahnya. Uluhiyahnya maknanya menyembah Allah semata-mata dengan menafikan yang lain-lain tu. Dengan mengaku bahawa zat Allah Ta'ala sahajalah yang berhak diibadahkan. Lain tak boleh. Manakala zat yang lain selain daripada Allah dinafikan sama sekali wujudnya dan tidak berhak sedikit pun diibadahkan. Maknanya jangan duk sembah lain daripada zat Allah Ta'ala.
dan dengan tidak mencederakan. Jadi rukun iman yang 6 yang kita belajar kemarin, dan dikala itu nasihat lahirlah i'tiqad yang jazam, yang putus pada lidah, anggota dan hati dengan barang yang diiktikadkan seumpama ahli sunnah, iaitu mereka yang ahli pada babnya. Ahli sunnah wal jamaah macam mana kita ikut dalam kaedah mazhab Abu Hasan al-Asy'ari tu. Tu. Jadi benda ni benda rumit bukan benda mudah. Jadi yang nak apa kaedah yang nak mengikatkan, yang nak menambatkan kita dengan segala hukum hakam ni, iaitulah ucapan dua kalimah syahadah, iqrar tu. Bila kita iqrar dan kita tasydik tu, maknanya sahaja yang boleh mengikat diri seseorang dengan segala hukum yang dihimpunkan oleh Allah Ta'ala, yang dihantarkan kepada hamba-hambanya atas lidah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan sesiapa yang menerima dan melaksanakan akan dia, nescaya membawa kebaikan dan kebajikan yang berkekalan. Jadi ucapan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan itu saja yang boleh tambat kita tu dengan segala hukum tu yang Allah himpunkan. Hukum tu semua duduk dalam kalimat syahadah tu. Berarti orang yang menerima dua kalimat syahadah tu, dia menerima segala hukum hakam Tuhan. Yang tu yang duk cerita kena talqin tu. Talqin tu peringat. Macam ni nak talqin syahadah. Maknanya peringat syahadah. Macam tu. Ya. Baik, kemudian ucapan syahadah tu pula ialah perkara asas persediaan diri untuk menyampaikan kepada hakikat tauhid yang sah dan mampu menyatukan fahaman segala amalan menjadi serentak zahir dan batin, menerima amanah, memilih memerintah segala isi kandungan langit dan bumi atas dasar mufaqah, melaksanakan syariat Allah bagi melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah. Tu ucapan tu. Dia bila ucapan ni beratlah bunyi dia tu, ya. Bila kita berucapan tu bunyi dia berat. Berat sebab apa? Sebab nak menjadi pemerintah, nak menjadi khalifah langit dan bumi, maka dia kena ada syahadah dulu kat dia. Kalau syahadah tak ada, guru pun tak ada, nak jadi khalifah macam mana? Nak merintah bukan takat. Kita dah nampak kita perintah apa? Kita dah nampak kita perintah dunia ni tak, kita perintah kecil tak. Kita ni sebenarnya perintah pemerintah langit dan bumi dan isi kandungan dia. Sebab tu dia kena ada ilmu, kena ada agama. Maka asas pendirian kehidupan manusia ialah mereka yang memiliki ilmu agama serta amalan muwafaqah yang mampu menyatukan fahaman yang terbit di hati, lidah dan anggota. Setiap mereka itu yang diwarisi secara mutlak ke atas diri rohani jasmani seumpama asal. Asal-asal tu yang dibawa oleh Nabi. Macam mana Nabi Muhammad bawa tu, macam itulah kita kena ambil balik. Sebab itu yang sebenarnya. Lain pada kerja Nabi ni pembohong je. Menipu ya banyak. Sebab tu kerja Nabi ni kerja paling utama, paling mulia. Jadi kalau kita tengok balik, inilah dia kaedah yang sebenarnya bagi seorang itu nak mulakan kehidupan dengan agama Allah. Iaitu agama yang Allah menjadikan manusia semula jadinya untuk menerimanya, kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari menyembah berhala dan menyembah Tuhan, dari menyembah berhala kepada menyembah Tuhan yang Maha Esa berdasarkan tauhid. Jadi inilah satu-satunya jalan yang dekat dan selamat yang telah dilazimi oleh para ulama muhakkikin yang ahli pada babnya. Jadi sebelum melakukan apa-apa pekerjaan, agama Islam dengan memaksa diri menerima, melaksanakan, menjaga serta redha dengan ketentuan dari Allah sebelum melaksanakan suatu hukum. Jadi itulah saya sebut tadi, benda ni agak heavy, agak berat. Jadi nak jadi khalifah tu memanglah sesuatu yang cukup susah untuk kita bangunkan ke atas diri kita ni. Jadi kita ambil faham dulu sekejap, walaupun mungkin ayat-ayat ni agak sukar kita nak faham, tapi insya-Allah nanti saya ulang-ulangkan balik nanti, wallahu a'lam. Alhamdulillah. So, jadi bila kita tengok dari segi kenapa peranan mursyid tu sangat penting nak memahami agama ni. Agama yang kita nak faham ni bukan semudah yang kita duk fikir tu. Melainkan orang yang memudahkan, dia mudahkan agama tu. Dia nak tunjuk ke orang agama ni mudah. Sebenarnya agama bukan macam itu. Agama yang dia faham tu mudah ikut dia faham. Bila dia faham dengan akal dia, dengan kekuatan akal dia tu, tahsinul aqli tu, dia mengaji macam itu, dia fikir lagu tu, maka dia jadi mudah lah.
Dia mudah. Mudah, sungguh-sungguh mudah. Padahal agama kan macam itu. Kita tengok dia sejarah balik. Kamu semua ada Google apa, cuba access tengok ulama'-ulama' dulu macam mana. Apa tengok kehebatan mereka. Macam tu kan yang kita nak buat sekarang ni. Sekarang ni dah lain dah. Dia semua dia mudah. Alah mudah je agama Islam ni. Senang je. Yang sembahyang tu kau takbir je lah. Selesai, khalas. Tuhan terima dah. Tu jadi macam puak-puak jahat tu. Pergi buat maksiat, balik ke Mekah, dah tak apa, tawaf. Kata dia apa? Aku tawaf dah, aku dah tawaf, minta dah Tuhan kat ampun dosa-dosa aku. Tu. Jadi gitu, jadi mudah. Dia tentukan, dia tu diampunkan. Bukan Allah yang tentukan, dia tentukan. Bila dia faham mudah. Bahaya puak-puak macam ni. So, jadi kalau kita tengok balik sejauh mana kejayaan boleh dicapai tanpa bimbingan guru. Kemarin dalam kuliah-kuliah 88 saya selalu sentuh tentang iblis, tentang syaitan yang sentiasa ada di setiap pergerakan kita. Setiap movement kita, setiap lidah, mata ditunggu, telinga ditunggu. Ditunggu di mana-mana sahaja ditunggu. Kita pula tak ada guru nak bimbing. Konon-kononnya kita rasa orang hebat. Bang, saya nak tanyalah. Kau tengah sihat tak apalah kau cakap macam ni. Cuba tengok orang sakit terlantar terkatil hospital tu. Fikir tengok. Siapa nak tolong dia masa tu? Kalau kamu macam itu juga, siapa nak tolong kamu? Macam itulah kita umpamakan kita ni dengan guru. Masa kita tengah sihat ni, kita cakap pandai, cakap besar. Sombong manusia ni. Dia sakit terlantar tu baru tahu macam mana azab ni. Masa itulah nak macam-macam kita nampak. Cuba tengok orang tua-tua yang sakit tu. Kita kena ambil iktibar tengok macam tu. Apakah kita nak macam itu? Jadi sebab itulah peranan guru, mursyid dalam kehidupan ni sangat besar, sangat penting. Jadi kalau kita buat satu-satu pekerjaan ataupun perniagaan ataupun apa-apa usaha, sebenarnya pekerjaan kita tu atau perniagaan itu adalah suatu seni. Seni ni, bila sebut benda seni ni, dia sesuatu yang sangat indah. Kalau kita praktikkan mengikut acuan iman yang menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap sudut hatinya dalam kariernya. Maksudnya dia sentiasa menghadirkan Allah. Apa saja yang dia buat, ada Allah di situ. Baru nama dia mengabdikan, mengubudiyahkan, menguluhiyahkan setiap pekerjaan dia tu. Bila ada Allah di situ. Tapi kalau dia buat, hanya dia nampak cita-cita dia, keuntungan dia, laba dia, duit dia nampak kat situ, maka sia-sia lah. Tapi kalau dengan ada guru, maka dia akan nasihat kita, dia akan tegur kita, itu bukan jalan dia. Bila kita tak ada guru, kita akan fikir apa yang kita nak fikir. Maka datanglah bisikan-bisikan, khawatir, panjang angan-angan dan sebagainya. Menggalakkan kita lagi untuk binasakan kita. Maka alhamdulillah musim ni, kita beruzulah. Kita berkhalwat di rumah. Jadi khalwat ni pula kalau kita nak bincang panjang, dia ada dua lah khalwat ni ataupun uzulah ni. Zahir dan batin. Kalau khalwat uzulah zahir, ialah seseorang manusia tu mengasingkan diri dia dan menahan badannya dari manusia agar tidak menyakiti orang lain. Dengan akhlak yang buruk, meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu dan meninggalkan amal buruknya yang zahir agar indera batinnya terbuka dengan niat ikhlas. Mati dan masuk kubur dengan pasrah. Niatnya harus dengan niat mencari keredaan Allah dan menjauhkan keburukan dirinya dari mukminin dan muslimin. Maka kata sabda Nabi, Muslim yang sempurna adalah manusia yang orang lain selamat dari tangannya dan lidahnya serta menjaga lidahnya dari kata-kata yang tidak berguna. Ini kata Nabi, maknanya orang Muslim yang sempurna tu, dia bila duduk dengan manusia lain tu selamat. Kemudian, selamat daripada lidah dia ataupun daripada tangan dia. Tak pukul orang, tak kata orang. Itu yang Muslim sempurna. Dan sabda Nabi lagi, selamatnya seorang manusia tergantung pada pengendalian lidahnya. Dan celakanya manusia pun tergantung pada lidahnya. Juga menjaga dua matanya dari khianat dan melihat yang diharamkan. Serta menjaga kedua-dua kaki dan telinganya. Dan sabda Nabi lagi, dua mata ini suka berzina. Dari zina anggota badan ini akan menimbulkan manusia yang buruk seperti rupa orang Habsi. Dan akan bangun pada hari kiamat dan disaksikan di hadapan Allah. Dan mengambil teman-temannya serta diseksa di dalam neraka.
Jadi kalau itu keadaan dia. Jadi kalau jika ia bertaubat dan menjaga diri dia, maka akan masuklah pada firman Allah. Mafhumnya dan orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Tu kalau kita nak uzullah lah. Tujuan uzullah sebenarnya nak buat apa? Ni kita musim Covid ni. Tujuan uzullah ni nak buang perangai jahat kita tu, yang perangai buruk tu. Dia duduk sunyi-sunyi tu, kita nak hadap ke mana? Bukan hadap ke hiburan. Kalau kita hadap ke hiburan, itu bukan uzullah nama dia. Kan? Sekarang ni kalau yang kita kerajaan yang bukan gaji, tak risau apa, dah ada gaji dah. Kan? Cukup bulan cucuk je lah, apa susahnya. So waktu lain boleh fokus pada uzullah. Tapi kalau yang duduk gelisah ni, yang tak ada bergaji, yang makan gaji sendiri, yang bekerja dengan Tuhan. Orang berniaga ni dia kerja dengan Allah je. Orang majikan, orang yang kerja dengan kerajaan ni dia ada majikan dia. Tapi kelebihan dia pada orang yang kerja sendiri, dia tak ada majikan. Majikan dia Allah Ta'ala je. Mana rezeki dia semua dekat Tuhan. Tawakal dia lain, tinggi tawakal dia. Tapi sekarang ni dia kena kurung habis kat rumah. Dan kerajaan bagi bantuan. Rezeki lah. Allah, itu maknanya rezeki dah ada dekat situ. Jadi kalau kita nak juga tempat elok tadi, maka akan diganti rupanya dengan rupa yang elok dan manis, seelok pemuda-pemuda syurga, dan selamatlah dari segala keburukan. Jadi sebenarnya khalwat ini ataupun uzullah menjadi benteng bagi seorang manusia dari maksiat, dan amalannya menjadi amalan yang soleh. Bahkan dia mendapat mencapai darjat manusia yang baik dalam mafhum firman Allah. Orang yang mengharapkan ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah melaksanakan amal soleh dan tidak boleh menyekutukan apapun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Kalau tengok dalam ayat Quran ni banyak perkataan menyengutu. Mensyirikkan Tuhan. Itu Tuhan kata, aku ampun semua dosa, melainkan dosa syirik. Yang Allah tak ampun. So jadi di sini yang kalau kita nak itu baru uzlah batin, baru uzlah zahir baru. Manakala uzlah batin pula adalah batinnya tidak boleh dimasuki oleh fikiran-fikiran bangsa nafsu dan syaitan. Seperti menyenangi makanan, suka pada makanan, minuman, pakaian, mencintai keluarga, binatang, kuda dan sebagainya. Juga seperti riak, sum'ah dan kemasyhuran. Ini bagi uzullah yang batin. Tadi kita cakap bahawa uzullah yang zahir, itu pun dah hebat dah. Maknanya dia boleh mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Apatah pula yang uzullah yang batin. Jadi kemasyhuran dan angan-angan yang mengarah kepadanya itu berbahaya. Sedangkan tidak menginginkan kemasyhuran dan segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah kesenangan. Itu bahaya dia kat situ. So hatinya secara sedar, jangan dimasuki sombong. Ni secara sedar ni. Macam kita sekarang sedar, jangan dimasuki sombong. Ujub, kikir, kedekut, dengki, mengumpat, mengadu domba, dengki, memaksa, pemarah dan sebagainya dari sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Bila salah satu masuk dalam hati yang sedang khalwat, yang sedang uzlah, maka batallah uzlahnya itu. Rosaklah hatinya dan rosaklah segala amal solehnya dan ikhsarnya. Maka hatinya akan menjadi hati yang tidak manfaat. Sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Duk keras itu je lah hati tu. Jadi setiap orang dalam hatinya terdapat sifat-sifat seperti ini. Maka ia termasuk mufsidin, yakni orang-orang yang merosak, walaupun pada lahirnya ia termasuk orang-orang yang soleh. So dekat sinilah yang kita perlu tadi kepada ada guru, kepada mursyid, ada nak bimbing rohani jasmani kita tu supaya tetap berada di atas landasan yang benar. Jadi saya baca malam ni sekadar nak peringat balik lah. Ini perkara ni mungkin masuk dalam bahagian tasawuf sikit. Kan? Kenapa kena ada mursyid? Kan? Dan kita pernah sekarang ni dalam musim bulan-bulan Ramadan ni. So kita uzlah banyaklah, siang dan menahan diri daripada lapar. Jadi kita cuba tambah lagi satu. Selain daripada menahan diri daripada lapar dan dahaga, tambah lagi menahan diri daripada syahwat, nafsu, keinginan-keinginan yang berbolak-bolak dalam hati kita tu, yang hendakkan keduniaan tu, ingat macam-macam tu. Benda-benda macam ni nak tambah sikit kita nak keluar daripada zulmat ilan nur tu. Kan? Jadi sebab tu nak kena latih lah ni, nak latih terasa adanya Allah Ta'ala di setiap apa yang kita buat. Jadi bila kita terasa Allah ada duk tengok kita tu, kita dah capai dah tingkatan ihsan tu. Sebab Nabi kata apa? Hendaklah kau sembah Allah seolah-olah kau nampak Allah. Kalau kau tak nampak, kau faham ya Allah tu Maha melihat akan dikau. Itu ihsan, martabat ihsan tu.
Jadi bila nak sampai ke sini kan kena ada kefahaman, kena ada mengaji. Kan? Kita nak kuliah kita tu tak mau kuliah yang merapu-rapu, kuliah yang nak fokus. Macam mana kita nak sampai martabat yang tinggi di sisi Allah. Sebab macam saya sebut kemarin yang kita bincang kemarin tu, orang yang mencapai darjat apa mutmainnah. Sekarang ni kita nak kena keluar daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Daripada nafsu lawamah naik pada nafsu mulhimah, baru boleh capai nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nak sampai ke peringkat mutmainnah tu. Di sinilah peranan ilmu, guru, pengajian, semua ada benda yang berkaitan antara satu sama lain. Supaya kita dapat pergi lebih jauh lagi. Jadi tekat ni dulu malam ni insya-Allah. Sekadar yang boleh kita bincang benda pada masa yang pendek ni. Tak ada lah, ni dia pukul 11 lebih dah. Nanti insya-Allah besok malam kalau ada ruang lagi kita akan sambung lagi pada kuliah yang lain. Jadi tekat ni dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al azim.